Pak Imam, Panggilan Ahli Jaga Kursa Masjid Bukit Indah, Tuan-tuan guru, para asatizah muslimin muslimah, hadirin hadirat Rabbah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak terhingga. Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan mereka yang bersyukur di atas sekalian nikmat tersebut. Iaitulah mereka yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang Allah bagi untuk kita melihat, kita gunakan dengan nikmat tersebut untuk melihat kebesaran Allah, melihat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga yang Allah memberikan kita untuk dengar, maka kita dengarlah perkara yang baik, dengar perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nikmat lidah. Kita gunakan lidah tersebut dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekalian nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa memimpin setiap langkah dan perbuatan kita tersebut adalah dipandukan dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita sentiasa minta pada Allah di saat mana Allah Taala meletakkan kita di atas kebaikan, memimpin kita di atas jalan hidayahnya, maka kita sentiasa minta pada Allah, doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kamu tarik setelah mana kamu memberikan hidayah kepada kami. Jadi inilah yang kita sentiasa minta pada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa menunjukkan jalan kepada kita, agar kita sentiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, cukup sakit sikit. Walaupun insya-Allah kita ambil ruang antara maghrib dengan isya untuk kita mendengar sedikit sebanyak daripada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sangat penting kepada kita, menjadikan dia sebagai pengubat ataupun peringatan kepada diri kita yang kadang-kadang kita leka dan kadang-kadang kita terlupa. Namun apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat memberikan kepada kita peringatan yang sangat besar, supaya mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sentiasa dekat dengan Allah, hamba yang sentiasa harinya menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil daripada satu hadis yang disebutkan hadis penawar hati, yang disebutkan tentang hadis ini tentang kenapa hati seseorang boleh menjadi keras, sebab yang menjadikan seseorang hatinya keras, apakah sebabnya? Disebutkan dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat terlebih dahulu di hadis tersebut. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksiru al-kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala, fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi, wa inna ab'ada an-nas min Allah al-qalbul qasih. Ini disebutkan hadis rawahu at-Tirmizi. Hadisnya sangat pendek saja, namun masya Allah bagaimana peringatan disebutkan oleh Nabi SAW supaya kita jaga hati kita. Jaga hati kita, jangan termasuk dalam kalangan orang yang hatinya sifat hati tersebut keras. Kerana apa penting sangat kita menjaga hati? Sebab itulah nilai dan itulah tempat titikan Allah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum. Dia tak lihat rupa kamu handsome macam mana, kamu cantik macam mana, rupa peribadi tubuh badan kamu sekian, itu tidak menjadi sedikit pun nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga disebut oleh Nabi wa amwalikum, dan juga harta kamu. Mana banyak mana sekalipun kekayaan yang kamu ada di atas dunia ini,
sedikit pun tidak menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang paling kaya itulah orang paling takwa kita. Bukan orang yang paling handsome, paling cantik itulah yang paling tinggi di sisi Allah Taala. Tidak ada sedikit pun nilai di sisi Allah. Namun Nabi menyatakan apa dia? Walakinnallaha yaqul, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah memandang kepada hati-hati kamu. Sebab itu penting kita jaga hati. Kita buat ibadah hari-hari dalam kehidupan kita, kita baca zikir, kita buat amal-amal yang kita buat sembahyangnya, sekalian tersebut tempat nilai di mana? Di hati. Nah, sebab itu kita mengaji bukan sekadar imannya, Islamnya, namun yang melengkapi kepada iman dan Islam tersebut itulah ihsan. Sebab itu kita belajar dalam ilmu tasawuf bagaimana kita nak membentuk hati kita supaya kita boleh takhalli. Masa takhalli kita boleh buang sifat-sifat mazmum, perkara yang boleh merosakkan amal kita seperti sum'ah, datangnya sifat yang disebut dengan ujubnya, datang sifat yang disebut dengan riya'nya, datang sifat yang disebut dengan takabburnya, datang sifat yang disebut dengan hubbud dunia, kasih kepada dunia, datang sifat yang disebut dengan hubbur ri'asah, kasih suka kepada pangkat. Maka sekalian tersebut kita belajar dalam ilmu tasawuf supaya hati kita tersebut kita boleh buang daripada sifat yang keji tersebut. Kenapa kita buang perkara tersebut? Sebab itulah yang akan merosakkan segala amal kita. Perkara yang merosakkan amal kita. Kita tak nak hari ini kita buat ibadah, dalam keadaan kita buat ibadah, tengok-tengok di akhirat abang amal seumpama debu yang berterbangan, tidak ada nilai sedikit pun. Sebab itulah nilai pada apa amal yang kita buat dipandukan kepada bagaimana hati kita tersebut. Maka sebab itulah penting kita jaga hati, kerana ia adalah merupakan tilik Allah, tilikan Allah Subhanahu wa taala pada hati kita. Kadang-kadang orang sibuk, dia nak jaga tubuh dia nak jaga supaya penampilan dia menarik, sekian-sekian indah, cantik, sekian, sanggup beli beratus-ratus. Bukan kata salah fizikal kita kena jaga, tapi jangan sampai perkara yang lebih utama yang kita kena jaga, iaitulah hati yang menjadi tilik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak jaga dengan baik, sehingga kadang-kadang ada orang sampai dia tak jaga pada hati dia tersebut. Dia dah biasa buat maksiat, dia biasa buat perkara dosa, dia tak rasa pun. Datang penyakit sekian, dia tak tahu pun penyakit yang ada dalam hati ini. Jadi sebab itulah penting kita kena jaga hati. Kerana kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ada fa'inal jasadil mudghah idza salahat salahat jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wahyal qalb. Nabi sebut ada pada setiap orang ni dalam kalangan kita, saya, tuan-tuan semua, setiap orang semuanya ada pada diri kita satu ketul daging. Seketul daging tersebut itulah yang menjadikan kalaulah dia baik, maka sekalian daripada anggota lain semuanya akan baik. Kerana apa dia? Kerana anggota lain dia akan mengikut bagaimana hati tersebut, bagaimana daging yang tersebut yang disebutkan oleh Nabi SAW. Itulah hati. Mana kalaulah baik hati tersebut, maka sekalian matanya akan melihat yang baik, telinganya akan mendengar yang baik, lidahnya akan bercakap yang baik, kakinya akan sampai tempat yang baik, tangannya akan menyentuh perkara yang baik. Dia bermula daripada mana? Bermula daripada hati tersebut. Maka sebab itulah penting kita jaga hati tersebut. Dan dalam hadis yang kita nak bicarakan pada malam ini, bagaimana Nabi mengingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati, jangan sehinggakan hati kita tersebut kita tidak pelihara dengan baik, maka menyebabkan hati tersebut menjadi keras. Apa sebab dia Nabi sebut boleh menjadi keras? Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni. Nabi kata la tuksirul kalam. Nabi ingatkan kepada kita, jangan kamu banyak cakap. Nabi kata jangan kamu banyak bercakap. Bercakap apa dia? Bercakap apa yang Nabi larang? Ada kata banyak tersebut, iaitulah al-kalama bi ghairi dzikrillah, percakapan yang mana tidak mengingatkan kepada Allah, percakapan yang melalaikan, percakapan yang tidak memberikan kebaikan, percakapan yang sia-sia. Maka Nabi mengingatkan kepada kita jangan cakap soal perkara tersebut. Kenapa Nabi sebut sedemikian? Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qasratun lil qalb. Nabi mengatakan sesungguhnya
banyak bercakap yang selain daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyebabkan seseorang tersebut hatinya menjadi keras. Inilah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jaga-jaga pada percakapan kita. Dalam hadis ini Nabi nak ingatkan supaya jaga lidah kita. Nikmat lidah ni bahaya. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sebut apa dia? Orang yang dijamin oleh Nabi SAW, kalaulah dia dapat pelihara dua anggota, kalau dia dapat pelihara dua anggota tersebut, maka kata Nabi SAW, boleh dikatakan dijamin dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apakah dua perkara tersebut, dua anggota tersebut? Iaitulah di antara misai dengan janggut dan juga di antara dua perut. Apa dia? Itulah pada lidah dan juga pada kemaluan. Kalaulah manusia dia dapat jaga sedemikian, maka Nabi sebut umpamanya dia seolah-olah yang dijamin oleh Nabi SAW akan dimasukkan ke dalam syurga. Nak sebutnya begitu. Kenapa Nabi sebut dua anggota tersebut? Sebab dua perkara ni susah dan tak ramai manusia yang mampu dapat jaga dengan baik. Lidah kadang-kadang kita cakap banyak perkara yang kita keluarkan, perkara yang terbaik, kita pun tak sedar, dan kadang-kadang kita pun asyik perkara yang melandaikan kita, perkara yang merugikan kita. Kita lebih seronok sedemikian. Kadang-kadang nak baca Quran kita rasa berat, nak zikir kepada Allah kadang-kadang kita rasa berat, zikir istighfar 100 kali pun kadang-kadang tak cukup, selawat pada Nabi pun 100 kali pun kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup. Dan begitulah kalau kita sebutkan baca Quran pun begitu. Kita baca Quran kadang-kadang hari ini boleh baca, esok kadang-kadang tinggal pula, kadang-kadang hari ini baca sedikit, kemudian tinggal balik. Tak dapat istiqamah dalam nak baca. Tapi kalau dalam soal yang berbicara, bercakap soal yang tidak ada kebaikan ataupun tidak ada perkara yang memberikan ganjaran pahala di sisi Allah SWT, kita asyik kadang-kadang. Sejam 2 jam kita tak apa lagi bersembang. Bukan kata salah bersembang, tapi biar perkara yang mana kita sebut yang utama tersebut, yang memberikan keuntungan yang besar kepada kita, yang itu yang kita kena utamakan. Itu yang kita kena utamakan. Kalaulah dihabiskan dengan perkara yang tidak memberikan keuntungan, maka merugikan usia kita, yang akan menyebabkan kita di akhirat akan menyesal. Sebab itu Nabi sebutkan apa dia? Orang yang banyak cakap yang tidak membawa kepada ingat pada Allah, maka menyebabkan hatinya menjadi keras. Dan juga Nabi sebut dalam hadis ni, wa inna ab'adan nas minallahi qalbul qasir. Itulah sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah, iaitulah mereka yang berhati keras. Orang yang berhati keras. Itu kalau kita lihat dalam keterangan hadis ni, apa disebutkan, ketandusan jiwa pada hari ini adalah suatu penyakit yang sangat ketara sekali. Maknanya dalam masyarakat kita hari ini, kenapa banyak sangat orang yang kadang-kadang dia sanggup buat perkara yang kadang-kadang luar daripada akal fikiran kita pun kadang-kadang. Kenapa? Sebab dia ketandusan jiwa. Dia tidak diisi dengan rohani dia, dengan amalan dia, dengan pengisian dia, menyebabkan jiwanya itu kosong, seolah dia tidak rasa ada nilai di dalam kehidupan tersebut. Maka sebab itulah disebutkan apa dia? Penyakit yang sangat ketara dalam kalangan masyarakat, itulah ketandusan jiwa. Yang mana disebut banyak orang yang dia susah hati, dia gelisah dalam hidup dia tak rasa ketenangan dalam fikiran dia, dalam kehidupan dia. Walaupun kadang-kadang dia tersebut ada segala-galanya, ada kekayaan, ada perkara yang dia nak, teknologi yang ada hari ini, apa dia nak, semua dia ada. Namun dalam hati dia tersebut, dia masih lagi tak rasa tenang, tak rasa lagi dalam keadaan tersebut, masih lagi dalam keadaan rasa gelisah ataupun juga susah hati dalam hati diri. Dalam keadaan tersebut dia ada segala-galanya, kemudahan dia ada, teknologi yang dia ada, bahkan hartanya boleh dikatakan sampai mungkin jutawan dalam diri dia, namun dia tak merasai kepuasan hidup dalam diri dia. Tak rasa puas. Tak rasa puas. Dia ada kekayaan, rumahnya besar, hartanya banyak, sekalian perkara dia nak, semua dia dapat. Namun dia tak rasa nikmat bagaimana kehidupan yang disebutkan adalah kehidupan yang sebenar, ataupun kehidupan yang membawakan kepada kebahagiaan yang kita sebut. Sebab kita hidup ni nak bahagia. Namun kadang-kadang manusia salah dalam memahami erti bahagia. Ada orang nampak nilai bahagia bila mana ada kekayaan. Ada orang nampak nilai bahagia bila mana ada perkara yang dia nak, dia boleh dapat.
Ada orang dia nampak kebahagiaan, dia boleh pergi mana-mana. Dah pergilah satu tempat dia boleh pergi. Maknanya itu bagi pandangannya. Namun dia lupa bahawa kebahagiaan tersebut datangnya daripada mana? Datang daripada Allah. Allah yang mendatangkan bahagia. Yang mendatangkan kebahagiaan, ketenangan itu daripada Allah. Maka macam mana kita nak mendapat nilai kebahagiaan tersebut? Mestilah dekat dengan Allah. Kerana Allah akan mencampurkan dalam hati orang yang mana dekat dengan Allah, itulah ketenangan. Sebab itu ada orang yang kadang-kadang kita lihat hidupnya sekadar sahaja, makannya mungkin sekali makan pagi. Begitulah kita sebut umpama. Nah, hartanya tak seberapa, rumah pun tak seberapa, tapi hidupnya tenang. Macam mana hidupnya tenang? Sebab hati dia tersebut sentiasa dijaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak bergantung dengan dunia, dia tak bergantung dengan kedudukan dia tak bergantung dengan apa yang dia ada. Namun yang bergantung tersebut ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia bergantung kepada pangkat dia ada tersebut, dia risau kalaulah hilang pangkat tersebut habis segala-galanya. Dia risau kalaulah kekayaan dia ada tersebut habis muflis. Dia risau sedemikian. Sebab apa dia? Sebab hati dia masih berpaut dengan dunia. Sebab itu dia tak rasa ketenangan dalam kehidupan. Orang yang tenang, dia sentiasa hati itu sentiasa meletakkan keyakinan pada Allah. Sebab itu dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena nilai dalam soal kebahagiaan tersebut, nilai bagaimana kebahagiaan sebenar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itulah bahagia bila mana kita sentiasa dekat dengan yang memberikan kebahagiaan tersebut. Semakin kita dekat dengan yang memberikan kebahagiaan, maka insya-Allah ketenangan yang kita akan rasa. Sebab itu disebutkan dalam syarah ini, ada ramai manusia yang dia tak rasa puas walaupun hidupnya ada segala-galanya. Kenapa tidak puas tersebut? Kerana jiwa dia tersebut kosong. Maka sebab itulah disebutkan kepada kita, semuanya adalah berpunca daripada hati yang keras, jiwa yang tandus, mata yang tak pernah menangis kerana takut pada Allah. Nah, itu sebabnya. Cuba kita tanya pada kita hari ini, bagaimana hati kita? Pernahkah kita merenung, pernahkah kita muhasabah bagaimana keadaan hati kita yang kita nak melihat, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti? Bagaimanakah yang kita nak bawa hati kita? Begitulah juga jiwa kita, bagaimana kita mengisi dalam setiap ruang kehidupan kita tersebut. Kita isi jiwa kita macam mana? Adakah perkara kebaikan yang kita isi, ataupun sebaliknya? Kalaulah kita berat dalam nak mengisi jiwa tersebut dengan perkara kebaikan, kita kena muhasabah. Apa yang menyebabkan kita berat nak menyebutkan, apa yang menyebabkan kita berat nak melakukan perkara yang boleh mengisi kepada jiwa kita, perkara yang memberikan kebaikan kepada jiwa kita. Baca Quran kita, kalau kita rasa berat, kita kena muhasabah. Apa yang menyebabkan kita berat nak baca Quran? Apa sebab kita jadi berat nak sebut zikir kepada Allah? Apa sebab kita rasa berat kalau nak sedekah? Apa sebab kita rasa berat kita nak lakukan amal ibadah di waktu malam, nak qiyamul lail, dan kita berhajat dekat Ramadan? Sebab itulah penting kita kena isi rohani kita. Orang yang ada kekuatan dalam rohani dia, datanglah ujian dalam hidup dia, dia tak rasa. Dia tak rasa bahawa ujian tersebut melemahkan dia. Baik itu dalam ayat yang kita baca, ayat 96, disebutkan apa dia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sifat orang yang bertakwa ini, orang yang yakin pada Allah, setiap perkara yang berlaku dia akan nampak. Allah Ta'ala akan buka jalan keluar, dan Allah pasti akan memberikan yang lebih baik daripada setiap perkara tersebut. Kerana ujian bukan untuk melemahkan kita, tapi ujian adalah untuk menguatkan kita agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan yang berhormati lagi dikasihi Allah Ta'ala, dalam kehidupan kita sangat penting kita isi jiwa kita. Jangan kosong hati kita tersebut. Kerana ramai orang yang mana dia putus asa dengan Allah. Sebab apa dia putus asa dengan Allah Ta'ala? Sebab dia tak isi, dia tak jaga hubungan dia dengan Allah. Ada sahabat saya, dia kaunselor lah, dia kaunselor. Banyak orang yang mana datang nak datang apa dia? Allahumma salli ala sayyidina minta nasihat, dia sebenarnya kaunselor. Kaunselor. Dia kaunselor, orang yang kaunselor orang. Jadi ada orang pasangan sekian masalah, apa dia? Macam-macam masalah yang disebut. Orang tanda, macam-macam, nak cerai yang macam-macam.
Jadi bila tanya perkara asal semayang atau tidak, semayang pun tidak. Benar, perkara asal sedemikian. Sebab bagi dia semayang itu sendiri pun tak ada nilai. Orang Islam tapi tidak ada nilai bagi dia, nilai daripada semayang tersebut. Berapa lama tak semayang, dah lama dah tak semayang. Tengok bila mana orang yang dalam hati dia tersebut tidak diisi dengan sedemikian, maka banyak masalah. Banyak masalah. Bukan kata orang yang mengisi kita sekian, tidak ada masalah, tidak. Tapi kita akan lebih bersedia dalam setiap ujian. Kerana apa dia? Kerana hati kita tersebut, kita ada kekuatan. Itulah kebergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Taala, menjaga hati kita dan juga isi jiwa kita dengan amalan-amalan kebaikan, dan juga kalau boleh biar juga kita ada ruang masa yang mana kita boleh menangis kerana ilah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada ruang sedemikian. Dan cuba tanya pada kita tuan-tuan semua, bila terakhir kita menangis takut pada Allah, mengingatkan dosa kita yang terlalu banyak yang kita nak hadap di hadapan Allah. Hari-hari kita tanggung dosa, hari-hari kita tambah dosa, dan kita pula asyik bertangguh dengan bertaubat pada Allah. Bagaimana keadaan kita kalaulah Allah Ta'ala menjemput di saat pada hari kita muhasabah dan kita menangis sungguh-sungguh pada Allah. Kerana orang yang menangis kerana takut pada Allah, maka itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, air mata yang mengalir kerana takut pada Allah, itulah yang akan memadamkan api neraka. Maka sebab itulah jadikan juga ruang sedemikian dengan asbab daripada kita dah muhasabah tadi, maka biar juga kita tak sampai kita boleh sedemikian. Mungkin di awalnya kita rasa susah, tapi cuba aja sampai kita menangis sungguh. Nah, sebab apa dia? Orang yang benar-benar bertaubat pada Allah, yang benar-benar dia mengisafi daripada segala kesalahan dia tersebut, mestilah disebut apa dia? At-taubatul nadam. Orang yang bertaubat dia menyesal. Mana orang yang menyesal sungguh ni, dia akan menyesal sungguh, rasa malu pada Allah. Ya Allah, ibu yang nak jahilnya aku banyaknya salah, banyaknya dosa sekali. Barulah kita akan rasa sepenuhnya kebergantungan hidup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, begitulah disebutkan mana pada punca daripada sekalian masalah tadi adalah kerana hati yang tidak diisi dengan kebaikan. Kemudian dia kata kekerasan hati ini juga adalah berpunca daripada banyak bercakap perkara-perkara yang tidak ada faedah dan tidak ada hubung kait dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi ajar kepada kita. Nah, apa Nabi sebut dalam hadis, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi sebut barang siapa yang beriman pada Allah dan beriman kepada hari akhirat, apa Nabi suruh? Falyakul khairan, hendaklah dia bercakap yang baik, dan kalaulah tidak ada kebaikan daripada apa dia bercakap, maka Nabi sebut aw liyasmut, maka baiklah kamu ambil sikap berdiam. Kenapa dia? Semakin banyak cakap, makin banyak yang salah. Nah, jadi sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita jaga lidah kita, mana kita gunakan dengan sebaiknya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Berarti disebut orang yang beriman, dia akan gunakan lidahnya untuk zikir kepada Allah, ataupun bercakap perkara yang ada masalah agama yang dapat memberikan faedah dalam meningkatkan ketakwaan, ataupun disebut paling kurang dengan bercakap perkara keduniaan yang dijadikan wasilah ataupun alatan yang dapat membantunya untuk menambah apa dua jenis kata. Jadi asalkan perkara tersebut ada manfaat, ada faedah, sekalipun dia ada sifatnya dunia yang boleh membawa wasilah jalan untuk kepada ketaatan, maka itu adalah perkara yang disebut sebagai perkara yang diperintah ataupun perkara yang ada manfaat daripada percakapan tersebut. Jadi Allah SWT ala sayyidina Muhammad, dan kemudian disebutkan kalaulah tidak mampu sedemikian, dia kata haddalah dia mengambil sikap berdiam diri, jangan banyak bercakap. Maka Allah SWT ala sayyidina Muhammad, kenyataan yang selalu kita nampak di hadapan mata kita ialah wujudnya orang-orang yang membuang masa bercakap-cakap perkara yang tidak ada faedah. Bahkan ada yang berani bercakap perkara yang bercanggah dengan hukum-hukum syarak, dan berani bercakap sambil merendah-rendahkan ajaran agama yang boleh menyebabkan kefasikan dan terkadang boleh menyebabkan kekufuran. Inilah kita sebut. Ramai kadang-kadang hari ini nak cakap banyak. Lebih-lebih lagi kalau kita sebut dalam media sosial. Sangat banyak.
nak cakapnya banyak. Datang masalah sekian, datang isu sekian nak cakap. Walaupun perkara tersebut dia adalah soal hukum hakam. Benar? Soal hukum hakam. Patut orang yang pakar dalam bab tersebutlah kita tanya dan kita rujuk dia. Tapi hari ini macam-macam orang nak cakap. Keluarkan pandangan sekian, bagi dia sekian, tanpa ada mana-mana masdar rujukan daripada mana-mana fakta, daripada mana dalil ataupun daripada mana-mana kitab pada para ulama. Maka sebab itulah perkara ini sangat bahaya. Kalaulah percakapan tersebut yang boleh memesongkan manusia, Allahu Akbar, sangat bahaya, menyebabkan habis manusia yang berpegang dengan apa yang disebut tadi, akhirnya dalam keadaan tersebut dia menanggung dosa. Kerana boleh dia menyatakan satu kesalahan daripada apa yang dinyatakan tentang hukum tersebut. Begitu jangan sekali-kali kita. Kalau kita bukan ahli dalam perkara tersebut, rujuklah pada ahli. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran apa ni? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam soal yang kita lihat yang berlaku di hadapan kita, isu-isu yang berlaku dalam soal hukum hakam, maka tanyalah Nabi Allah Ta'ala sebut fas'alu ahla dzikri. Tanyalah orang yang ahli, orang yang pakar ni nak dalam bidang tersebut supaya jelas. Bukan kita duduk buat pandai sendiri, buat fatwa sendiri, buat hukum sendiri. Namun mestilah dirujuk dengan orang yang sepatutnya. Kalaulah tidak habis, kalau 50 orang cakap, 50 tersebut tak mengaji pula, tidak ada sasaran, habis keliru, menyebabkan masyarakat tak tahu yang mana benar, yang mana betul, dan yang mana benar, yang mana salah tersebut. Sebab itu tuan-tuan rahmati lagi dikasih Allah. Namun hari ini kita lihat ramai yang berani sedemikian, yang mengelak menyatakan hukum tersebut dalam keadaan dia bukan ahli daripada perkara tersebut. Dan bahkan kadang-kadang juga dia boleh merendahkan ajaran agama Islam, sehingga kan dia boleh menyebabkan kefasikan dan juga boleh jatuh kepada kekufuran. Mana dia main-main dalam soal hukum, perkara maklum berdarurah, yang wajib, yang maklum, dia boleh main-main. Mana perkara yang dia tolak main-main tersebut, dia boleh jatuh juga kepada kekufuran. Maka sebab itu jaga-jaga lidah itu. Sebab itu asbabul riddah disebut dalam kitab Miftahul Murid. Maksudnya asbabul riddah ada 3. Sama ada dengan perbuatan, ataupun yang keduanya dengan i'tiqad, yang ketiga ialah dengan perkataan. Maka sebab itu jaga lidah kita, jangan sampai berlaku sedemikian. Tutur kata kita tersebut lagi. Itu dalam kita nak menuturkan sesuatu, fikir terlebih dahulu. Jangan kita bercakap dalam keadaan kita tidak menilai daripada apa yang kita bercakap tersebut. Kerana semua itu ada hukum dosa, ada pahala dan dosa setiap cakapan tersebut. Semuanya dicatat, semuanya akan ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sikit lagi disebut hati yang keras adalah hati yang tidak mudah menerima nasihat daripada orang lain disebut. Ini di antara disebut antara ciri-ciri orang yang mana dia hati yang keras. Manakala kita ada ciri tersebut, maka kita kena muhasabah dan kita kena perbaiki. Antara daripada orang yang hati keras, sifatnya cirinya dia susah nak terima nasihat. Sebab itu Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Walad, dalam nasihat yang kedua, memberi nasihat itu mudah, namun menerima nasihat itu payah. Ramai orang bagi nasihat, dia senang bagi nasihat sebab apa yang nasihat tersebut tak kena pada dia. Tapi kalaulah yang nasihat tersebut kena pada dia, tak ramai yang boleh menerima daripada nasihat tersebut. Bahkan kadang-kadang dia melenting, kadang-kadang dia pula marah pada orang bagi nasihat. Manakala sedemikian tindakan kita, itu di antara sifat atau ciri yang kita sebut hati yang keras. Dia susah terima nasihat. Jadi sebab itu kalaulah kita orang bagi nasihat, terima kasih. Sebab orang tersebut dia bergerak kepada kita. Bukan dia nak menjatuhkan kita. Kalaulah perbuatan dia nasihat tersebut di hadapan orang nak menjatuhkan, itu kita tahu. Tapi kalaulah dia nasihat dengan cara yang baik, terima dengan baik dan terima kasih kepada orang tersebut. Kerana sebenarnya dia adalah orang yang kasih kepada kita. Maka orang yang mana disebutkan hati yang keras, dia susah terima nasihat. Kalau ditegur, dia melenting dan menunjukkan rasa besar diri, pantang ditegur dan tidak mahu menerima kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Hati yang keras juga sentiasa mendorong untuk membuat maksiat, dan juga kejahatan, dan merasa berat untuk berzikir atau membaca Al-Quran,
dan dia sangat malas untuk melaksanakan segala jenis ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT. Ini di antara tanda hati yang keras. Nak baca Quran dia rasa berat, nak zikir pada Allah dia rasa berat, dia nak buat ibadah dia rasa berat. Maka orang sedemikian adalah di antara sifat ataupun hatinya disebut sebagai hati yang keras. Maka dia tak rasa sedemikian, tak berat dalam diri dia untuk melakukan ibadah tersebut. Dan kalaulah masa waktu sembahyang dia tak rasa syukur, tapi dia rasa terbeban dengan ibadah tersebut, tak kena sembahyang dulu. Begitulah kalau sedemikian, kalaulah boleh sebut sedemikian perkataan dia tersebut, maka itu di antara yang kita kena ubah dia. Sebelum dia lebih parah, dia lebih bawah lagi pada hati tersebut, rawatlah dengan pengisian ataupun amalan-amalan yang boleh melembuhkan hati dia tersebut. Kalau tidak susah, atau kita, anak kita ataupun keluarga kita, sahabat mara kita jaga, biar diisi dengan kebaikan. Kalau dia susah terima nasihat, ini kita kena perbaiki. Kalau dia susah nak sembahyang pun rasa malah, ini kita kena pandai bagaimana kita nak supaya ada sedemikian pengisian dalam jiwa dia. Sudah apa dia, step by step. Jangan tinggal sedemikian, isi dengan kebaikan supaya mudah-mudahan hatinya menjadi lembut. Itu dia sebut antara sifat orang yang mana hati keras, bila masuk waktu sembahyang dia rasa berat, terbeban dengan ibadah sembahyang tersebut, dia tak rasa bertuah kerana berpeluang, tak rasa bertuah untuk bertemu ataupun berpeluang untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah dia sembahyang sekalipun, badannya sahaja yang sembahyang dan sedangkan hatinya pergi merayau ke sana dan ke sini. Jadi kita sebut beberapa sifat ataupun ciri orang yang hati yang keras. Maka antaranya lagi apa dia? Kalau dah dia sembahyang sekalipun, badannya sahaja sembahyang, tapi hatinya pergi merayau ke sana dan ke sini. Begitulah jiwa ni tidak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hatinya tidak di dalam sembahyang, berfikir dalam soal perkara-perkara yang lain. Namun disebut lagi, tetapi kalaulah mahu melihat suatu pertunjukan yang meladaikan daripada mengingati Allah. Kalau nak pergi tempat-tempat pertunjukan, nak pergi konsert siang yang meladaikan daripada mengingati Allah, hatinya selalu terpanggil ke sana. Dia akan jadinya tak segera nak pergi ke sana, tak sanggup dia susah disebut. Dia sanggup bersusah payah untuk sampai ke sana dan merasa ringan walaupun ia terpaksa mengorbankan apa jua yang diperlukan dan asal sahaja maksud hatinya dapat tercapai. Itu tengok. Kalaulah sedemikian dalam hati dia tersebut, mana selalu terpanggil sedemikian, perkara yang melalaikan dia asyik, perkara yang melalaikan dia sanggup berpanas segalanya, habis 3-4 pun tak apalah, nak tiket sekian nak pergi pun tak apalah bagi dia, asalkan boleh pergi. Kalaulah sedemikianlah keadaan dia tersebut, itulah di antara tanda hati yang keras, yang menyebabkan pada ketika tersebut dia akan nampak kesukaan dalam hidup dia hanyalah dengan hiburan. Maka sebab itu tanpa yang rahmati lagi di kesempatan, kalau ni kita kena jaga, sentiasalah kita dekatkan dengan Allah. Kadang-kadang kita ni hendak dekat dengan rumah Allah, kita hari ni alhamdulillah Allah masih lagi kita boleh bercakap, kita boleh lagi berjalan sekian-sekian, syukuri nikmat Allah, gunakan untuk kita buat ibadah pada Allah, sebab dunia ni tempat persinggahan sahaja. Nabi sebut dunia mazra'atul akhir, dunia tempat kita bercucuk tanam, hasil yang kita nak di akhir. Maka sebab itulah kita kena gunakan sebaik mungkin ruang masa yang Allah masih bagi pada kita berbaki. Tak tahu apa lama tuan-tuan, mungkin tahun ni tahun terakhir kita hidup, mungkin bulan ni bulan Syaban, bulan terakhir yang kita hidup, ataupun mungkin minggu ni minggu terakhir kita hidup tuan-tuan semua, ataupun juga mungkin malam ni malam terakhir dalam kehidupan kita di dunia. Kita tak tahu tuan-tuan semua. Namun bagaimana persiapan kita tersebut. Maka sebab itulah jaga hati kita, jangan menyebabkan hati tersebut jadi keras yang menyebabkan kita berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Gunakan lidah kita dengan sebaiknya agar lidah tersebut boleh membawa kepada syurga Allah. Sebab itu ada sahabat tanya kepada Nabi SAW, ada seorang wanita yang mana dia tersebut sangat masyhur, ibadah dia sangat hebat, tiap-tiap malam qiyamul lail,
dan juga dia sentiasa berpuasa. Namun bagaimana ditanya oleh sahabat, wahai ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan wanita tersebut? Maka Nabi sebut, dia finnar, dia masuk neraka. Apa sebab sedemikian? Sedalam keadaan ibadahnya sangat hebat, ibadahnya sangat berat, puasa sedemikian, qiyamul lail sedemikian, tapi disebutkan oleh Nabi dia masuk neraka. Maka disebutkan kerana dia ketika mana dia hidup tersebut, dia menzalimi ataupun dia mengatakan sesuatu yang menyakitkan jiran dia tersebut. Maka begitulah tuan-tuan semua, jangan asbab kerana lidah yang menyebabkan kita dihumpan ke dalam api neraka. Jagalah lidah kita, kerana lidah ni sangat bahaya. Kalau tidak dijaga dengan baik, dia lebih pedih dan lebih tajam daripada pisau. Maka sebab itulah, jagalah lidah tersebut, biar dia boleh menjadi bekal kita untuk menjadikan kita di akhirat nanti asbab daripada lidah tersebut. Allahu Akbar, pahalanya sangat besar. Waktu terakhir sekali saya sebut ada kisah yang mana seorang tersebut, dia orang yang Masya Allah penuh dengan apa kita sebut, dalam keadaan yang sangat-sangat kita sedih, tangannya lumpuh, kakinya sedemikian lumpuh. Tapi bila mana orang tanya dia sedemikian, kenapa kamu tak gelisah dalam keadaan kamu sedemikian? Allah Ta'ala takdirkan kamu sedemikian dalam semua kekurangan, tangan kamu sedemikian, tubuh kamu sedemikian, kamu tak gelisah, kamu tak mengeluh ke dalam keadaan kamu sedemikian. Bahkan orang tengok kamu dalam keadaan penuh ketenangan. Dia kata cukuplah Allah memberikan nikmat agar lidahnya tersebut boleh menyebut kalimah Allah, boleh menyebut Al-Quran dan kalam Allah. Itu sudah memadai dalam lidah. Tengok orang yang merasa nilai besarnya nikmat lidah, maka pasti dia akan menggunakan sebaiknya lidah tersebut agar dia boleh menjadikan sebagai wasilah untuk dia sampai kepada syurga Allah SWT. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan semua sama-samalah kita jaga diri kita, jaga lidah kita dan jaga hati kita, supaya mudah-mudahan insya-Allah Allah membangunkan kita dalam keadaan orang yang mana hatinya tersebut Allah Ta'ala menjadikan qalbun salim, hati yang sejahtera bertemu di akhirat nanti insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita dengar hadis ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita beramal insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa na'asir innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.